Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Penonton-penonton yang dikasihi, kita adalah merupakan makhluk yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Siapakah yang lebih baik dari segi amalannya, dan kita telah diutuskan Rasul untuk memberikan panduan dan juga jalan bagaimana kita harus mengemudikan kehidupan di atas muka bumi ini. Jadi pada hakikatnya kita sentiasa akan ada ujian-ujian yang Allah turunkan kepada kita dan juga cabaran-cabaran besar yang harus kita tempuhi, apatah lagi cabaran untuk kita menghindarkan diri daripada ajakan syaitan, jin, laknatullah. Setiap hari, setiap saat seharusnya kita bermuhasabah. Sejauh manakah amalan kita, bagaimanakah kita mengemudikan kehidupan ini sebaik mungkin, dan apa yang lagi dituntut adalah untuk menjauhkan diri kita daripada hasutan syaitan dan jin ini. Pada hakikatnya jin dan syaitan ini adalah juga merupakan makhluk Allah yang tinggal di darat, yang tinggal di laut juga, yang tinggal di udara, dan mereka ini sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia sehinggalah ke hari kiamat nanti. Sebab itu penonton-penonton, kita sangat takut sebenarnya. Kita takut melihat manusia-manusia yang sekarang ini begitu berbangga dengan melakukan dosa dan maksiat. Kita takut dengan manusia-manusia yang tidak kisah, yang tidak peduli kepada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang terjumpa dengan anak-anak yang begitu berani menderhaka kepada ibu bapa. Kita berjumpa dengan kawan-kawan kita yang begitu berbangga dengan maksiat yang dilakukan. Kadang-kadang kita juga berjumpa dengan manusia-manusia yang dengan mudah boleh menafikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penonton-penonton ya, kalau kita lihat balik, kenapakah manusia begini yang begitu mudah untuk derhaka kepada Allah Subhanahu Taala, yang begitu mudah untuk melanggar ajaran-ajaran agama ini, adalah kerana banyak faktor. Dan satu faktor yang juga jangan kita lupa bahawa adalah kerana hasutan jin dan syaitan ini. Sebab itu penonton-penonton, kita dianjur oleh agama kita untuk kita berlindung daripada jin dan syaitan ini. Kerana jin dan syaitan ini sangat suka membisikkan keburukan di dalam hati manusia ini. Jin dan syaitan ini mempunyai pelbagai cara untuk menyesatkan manusia. Mereka mempunyai kemampuan untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Dan mereka boleh mempengaruhi fikiran kita. Mereka boleh mempengaruhi emosi kita. Sebab itulah jin dan syaitan ini adalah merupakan musuh terbesar setiap manusia. Jadi penonton-penonton sekalian, ada beberapa tempat di dalam tubuh manusia ini yang menjadi tempat menginap ataupun tempat yang paling disukai oleh jin dan syaitan ini. Jadi mari kita lihat manakah tempat-tempat yang disukai oleh jin dan syaitan ini. Moga-moga kita dapat melakukan sesuatu untuk berlindung daripada jin dan syaitan ini. Jadi penonton-penonton sekalian, marilah kita melihat di manakah di bahagian-bahagian tubuh kita yang menjadi tempat yang disukai oleh jin dan syaitan ini. Ada 7 tempat yang menjadi kesukaan jin dan syaitan ini. Tempat yang pertama ialah lubang mulut kita sendiri. Penonton-penonton, jin ini akan berusaha untuk masuk ke dalam mulut kita pada ketika mana? Pada ketika kita menguap. Sebab itulah kita disuruh untuk menutup mulut kita ketika kita menguap. Dan kalau mengikut mazhab Syafi'i, adalah makruh kalau kita menguap tanpa menutup mulut kita.
Dan ini bertepatan dengan hadis dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, jika seseorang daripada kamu menguap, hendaklah ia menutup mulutnya dengan tangan, kerana sesungguhnya syaitan masuk ke dalam mulut. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, di manakah tempat yang menjadi kesukaan kepada jin dan syaitan ini di tubuh manusia? Ialah di bawah kuku manusia. Sebab itulah kita dianjurkan untuk memotong kuku. Jin dan syaitan ini boleh mengikat manusia melalui kuku-kuku yang panjang. Yang ketiga, di manakah tempat di tubuh manusia yang menjadi kesukaan jin dan syaitan ini? Ialah lubang hidung manusia. Ketika kita tidur, jin dan syaitan ini akan masuk ke dalam lubang hidung kita, akan tinggal di dalam lubang hidung kita. Sebab itulah penonton-penonton, apabila kita bangun, kita disarankan untuk membersihkan lubang hidung kita sebanyak 3 kali. Dan ini bertepatan dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, jika salah seorang daripada kalian bangun daripada tidurnya, maka hendaklah dia berwuduk dan berintinsar, iaitu membersihkan lubang hidungnya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kerana apa penonton-penonton? Jin dan syaitan ini bermalam di dalam rongga-rongga hidung kita. Yang keempatnya ialah lubang telinga manusia. Jin dan syaitan ini bukan sahaja tinggal di dalam telinga manusia, tetapi ada hadis yang menceritakan jika seseorang manusia itu tidur daripada malam hingga ke pagi tanpa melakukan solat subuh, maka berarti Rasulullah berkata jin telah kencing di telinganya. Diceritakan kepada Rasulullah SAW, terdapat seorang lelaki yang tidur semalaman sehingga berlalunya waktu subuh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lelaki itu telah dikencing oleh syaitan di kedua-dua telinganya. Hadis riwayat Muslim. Penonton-penonton, seterusnya yang kelima, di manakah lagi bahagian tubuh kita yang menjadi kesukaan kepada jin dan syaitan ini? Ialah saluran darah manusia. Seperti mana yang disebutkan bahawa jin dan syaitan ini menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah manusia. Dan dari aliran darah inilah syaitan dan jin ini berusaha untuk memperdayakan manusia. Seterusnya, penonton-penonton, yang keenam ialah lubang pusar manusia. Lubang pusat manusia. Ini adalah merupakan tempat yang kotor dan jarang sangat manusia membersihkan kawasan ini. Dan seperti mana yang kita sedia maklum bahawa jin dan syaitan ini sangat suka kepada tempat-tempat yang kotor. Dan ini terbukti pada ketika manusia-manusia yang mendapatkan rawatan ruqyah didapati bahawa banyak jin dan syaitan yang tinggal di kawasan ini. Dan yang terakhirnya, penonton-penonton, di manakah tempat yang disukai oleh jin dan syaitan ini? Ialah di lubang kemaluan manusia. Sebab itulah ketika orang melakukan maksiat, berzina, jin dan syaitan ini menjalankan peranannya untuk menambahkan nikmat lagi kepada manusia yang melakukan maksiat ini. Iaitu dia melakukan rangsangan kepada saraf-saraf kemaluan tersebut. Dan kita juga harus memastikan bahawa alat kemaluan kita sentiasa dibersihkan. Apabila kita beristinja, apabila kita membuang air, maka hendaklah kita membersihkan alat kemaluan kita sebaik-baiknya supaya ianya tidak menjadi tempat bersarangnya jin dan syaitan ini. Jadi penonton-penonton, begitulah sedikit panduan kepada kita bersama untuk menjadi ingatan kepada saya dan juga penonton-penonton semua yang mendengar. Moga-moga dapat menjadi panduan kepada kita untuk kita mengemudikan diri di atas muka bumi ini untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya. Semoga kita sentiasa diredai, dirahmati oleh
Allah Subhanahu wa taala dan diterima untuk memasuki syurganya nanti insya-Allah. Jadi sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.